Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya hari ini kita dapat bertemu untuk kita meneruskan lagi pelajaran kita, iaitu dalam pendidikan Al-Quran untuk tahun 4 dalam surah Al-Qari'ah. Yang lepas kita dah belajar dalam surah Al-Adiyat, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk dalam surah Al-Qari'ah yang berkaitan dengan hari kiamat. Okey, dalam surah ini akan menceritakan tentang apa? Tentang orang yang berat timbangan amalannya di hari kiamat kelak. Baik, tanpa melengahkan masa, jom kita masuk pada kita punya pelajaran. Baik, sebelum tu jom kita sama-sama bacakan surah Al-Qari'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإحن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Okey, baik anak-anak semua, selesai kita baca surah Al-Qari'ah ini tadi. Baik, dalam surah Al-Qari'ah ini nak menceritakan kepada kita apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Baik, kalau kita lihat ayat-ayat dalam surah Al-Qari'ah, iaitu kalau kita lihat ayat yang pertama, Al-Qari'ah, maksud dia hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah yang ada pada hari kiamat itu? Allah sebutkan apa yang ada pada hari kiamat itu. Wa ma adraka mal Qari'ah, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Kat sini persoalan demi persoalan Allah lontarkan. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kemudian ayat yang ketiga, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang bertebaran, kelkatu ataupun anak-anak yang bertebaran. Maksudnya dekat sini Allah nak gambarkan pada hari kiamat kelak, apabila ditiupkan sangkakala yang pertama, maka manusia itu akan bertebaran, lari. Hancurnya muka bumi ini, semuanya hancur, tak ada satu apa pun yang tersisa. Itu pada hari kiamat. Yang mak tak kenal anak, yang ayah tak kenal anak, yang anak tak jumpa dah mak ayah dia. Bayi-bayi pun merangkak sendiri menangis, mak ayah tinggalkan semuanya. Itu yang akan berlaku pada hari kiamat. Ibarat kelekatu yang berterbangan, ataupun ibarat anai-anai yang bertebaran. Kalau kita lihat anai-anai dan kelekatu ini, bila mana mereka ini terlampau banyak sangat, mereka akan berlanggar sama sendiri, sehingga boleh mengakibatkan mereka jatuh dan mati. Baik, itu yang berlaku. Allah ceritakan sedikit dalam ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan gunung-gunung yang seperti bulu yang dihamburkan. Maknanya dekat sini, gunung ganang yang ada di atas muka bumi ini, bukit bukau yang ada di atas muka bumi ini hancur lebur, ibarat buru yang diterbangkan angin. Kalau kita lihat bulu ayam lah, nampak bulu ayam bila angin tiup hancur, terbang gitu je. Dia tiup angin, nak tangkap pun susah. Macam itulah gunung ganang yang keras itu, yang menjadi pasak kepada bumi ini, hancur juga. Okey, baik. Itu ayat yang kelima. Ayat yang keenam, fa amma man sakulat mawazinu, fa amma man sakulat mawazinu, dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya. Allah nak ceritakan bagi mereka yang berat timbangan amalan kebaikannya, orang yang banyak buat amal di atas muka bumi ini semasa hidup, ataupun semasa Allah berikan peluang ketika mana bumi ini belum kiamat,
Ni ayat yang ke 7. Fahuwa fi 'aishatir radiyah. Allah sebut apa? Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan bagi orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu. Adapun kepada orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maknanya ringan timbangan amalan kebaikan ni orang yang lebih berat timbangan kejahatan dia. Maka ayat yang ke-8 dituliskan Allah sebut fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Neraka hawiyah yang mana apinya sangat panas. Baik, kemudian ayat yang seterusnya wa ma adraka ma hiya. Ayat yang ke-10 wa ma adraka ma hiya. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Allah tanyakan lagi, persoalan lagi kat sini. Kemudian narun hamiyah, iaitu api yang sangat-sangat panas. Ayat yang ke-11 Allah jawab dalam ayat yang ke-11 ni, iaitu apinya sangat panas. Baik, itu yang Allah nak ceritakan dalam surah Al-Qari'ah berkaitan dengan hari kiamat. Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita pergi slide yang seterusnya. Baik, itu antara tafsiran ataupun maksud-maksud dalam surah Al-Qari'ah. Kemudian, jom dalam slide seterusnya kita masuk kepada isi penting. Apa benda yang Allah nak sampaikan dalam surah ini? Baik, yang pertama, mengisahkan tentang berlakunya hari kiamat yang dahsyat. Surah ini nak menceritakan tentang hari kiamat yang dahsyat. Ialah bila berlakunya hari kiamat, semua orang dah tak kenal siapa dah. Ahli keluarga dia dah tak kenal, kawan-kawan dia dah tak kenal, semuanya lari bertempiaran. Ibarat kelekatu ataupun anak-anak tadi. Baik, seterusnya. Yang kedua, pada hari itu manusia seperti anak-anak bertebaran. Inilah yang tadi, seperti anak-anak yang bertebaran. Kemudian yang ketiga, gunung ganang hancur seperti debu yang berterbangan. Gunung-gunung yang ada sebagai pasak bumi ini hancur lebur. Jadi abu. Dah tak jadi gunung dah, jadi abu. Seperti mana habuk-habuk yang berterbangan ni. Baik, seterusnya. Neraka hawiyah adalah api yang sangat panas. Ni Allah tegur. Allah bagi tahu jika kurang amalan kebaikan, maka tempatnya adalah neraka hawiyah, yang mana apinya adalah sangat-sangat panas. Baik, itu antara isi penting yang nak disampaikan daripada surah ini. Kemudian, pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ini, pengajaran yang pertama, sebagai seorang mukmin, kita wajib beriman dengan hari kiamat. Kalaulah kita tidak beriman, kita tidak percaya tentang hari kiamat, maka tak sempurnalah iman kita. Sedangkan beriman dengan hari kiamat ini termasuk daripada rukun-rukun iman. Baik, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, sentiasa melakukan amal soleh untuk menjadi bekalan di akhirat. Kita lakukan amal soleh bukan saja untuk diri kita, tapi untuk family kita, untuk mak ayah kita. Manakala jika mak ayah kita telah pergi, maka itulah amalan sebaik amalan untuk kita dan mereka. Baik, itu amalan soleh, bekalan kita untuk di akhirat kelak. Yang ketiga, hendaklah merasa takut dengan azab neraka Allah Ta'ala yang panas, iaitu daripada neraka hawiyah tadi. Bukan sahaja neraka hawiyah, banyak lagi, ada 7 pintu neraka, semuanya panas-panas. Jadi atas kita nak pilih sama ada kita nak masuk pintu neraka ataupun pintu syurga. Jadi seeloknya kita berazam untuk kita masuk dalam pintu syurga lah, insya-Allah. Baik, kemudian yang keempat, tidak ada nilai di sisi Allah melainkan nilai keimanan dan ketakwaan. Tidak ada nilai selain nilai iman. Kalaulah iman kita tebal, iman kita lebih berat daripada keburukan yang kita lakukan, maka tempat kita adalah syurga. Allah akan sukalah dengan kita. Berat timbangan amalan kita, masa syurgalah tempat kita. Kalaulah keimanan kita ni rendah dan ketakwaan kita kepada Allah tu kurang, maka tempat kita berada di dalam neraka tadi yang Allah sebutkan itu. Baik, kemudian baik, itu sahaja ayat-ayat daripada surah Al-Qari'ah beserta dengan isi penting, beserta dengan pelajaran ataupun pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.